أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, siapa baca doa tadi? Azim, apa nama? Azim. Azim. Okey, terima kasih Azim. Okey, jadi memenuhi permintaan Umi, cikgu cuba ya. Okey, cikgu cuba bagi pendedahan sedikit tentang kertas 3, paper 3. Sebenarnya paper 3 ni bagi cikgu is very technical. Okay, mungkin Umi dah ajar masa akhir tahun form 4. Tapi belum bersungguh lagi lah tu. Jadi sebelum masuk kepada sesi pasca COVID nanti, bila kita mula ke sekolah, baik kiranya kita perhangatkan balik apa-apa yang telah sejuk beku dalam minda, dalam cerebrum. Okey. Cikgu ada share soalan ni, soalan SPM 2019. Okey, mungkin kalau yang beli buku Pasya, soalan ni belum ada. Tapi kalau dia baru je dapatkan buku tu, soalan sudah ada. Okay. Jadi ini adalah sepintas lalu soalannya. Okey, kita cuba fokus petang ni dengan soalan nombor 1. How to answer the question 1 in paper 3. Ingat ya, dia sangat teknikal. Okey, kita baca soalan dulu. Okey, masing-masing baca ya. Okay, kalau tengok sini ada beberapa perkara yang mesti murid-murid bagi penekanan lah. Okay. Setiap langkah yang diberi itu ada mengandungi maklumat. Mana fish kita? Okey, ini soalan. Okay, boleh semua baca sendiri? Boleh. Boleh. Cikgu baca yang bahasa Inggeris ya. Okay. So, English or BM? Boleh IB. cikgu mana? IB English lah tu. Okay. Cikgu cuba sampaikan dalam bahasa Inggeris tapi akan sedikit juga dalam bahasa Melayu ya. Okay. Jadi kalau tengok soalan ini, disebut pasal diffusion. Okay. Adalah dibagi sedikit maklumat tentang diffusion. Kemudian ayat kedua, the rate of diffusion depend on the surface area and volume of the cell. Okay, so sebenarnya soalan ini lebih kepada the total surface area per volume ratio. Okay, this one ya. Total surface area per volume ratio. Cikgu terpaksa betulkan dulu konsep. Okay, apabila dia merujuk kepada satu cube yang dibezakan dari segi saiz, maka kita terus kepada konsep total surface area per volume ratio. Okay, tapi seandainya dia fokus kepada objek-objek yang berlainan, maka kita hanya fokuskan konsep total surface area je. Jangan per volume ratio. Faham tu maksud cikgu? Okay. Sebab sebelum ni kalau dalam paper tu dia kadang-kadang dikaitkan misalnya contoh soalan yang pernah keluar, bagaimana tube dialisis yang dipanjangkan bukannya berlingkar-lingkar. Ada soalan 2017 tak silap cikgu. Jadi kalau yang itu merujuk kepada objek, maka kita nak fokus kepada jumlah luas permukaan sahaja. Jangan diperkan dengan volume. Boleh ya? Okey. Itu peringatan pertama. Kita tengok balik soalan ni. Okey, diagram show 4 pink agar cube of different size. Okay. Use in an experiment to study the effect of total surface area per volume ratio on the rate of diffusion. Okay. Perkara pertama yang murid kena kuasai bila dapat soalan ialah cari dia punya aim of experiment. So, kita tengok balik sini. To study the effect of total surface area per volume ratio on the rate
of diffusion. Okey, ini adalah tajuknya dan di sinilah kita akan dapati dua pemboleh ubah utama. Okey, jadi nanti kita tengok balik. Cikgu akan tanya ni, apakah pemboleh ubah yang terlibat? Okey, apa lagi? Okey, so diberi rajah dalam menunjukkan langkah-langkah. Okay, cube J is immersed in a beaker shown in diagram 1.2. Okay, cube J. Okay, tadi ada beri ya. J ada ukurannya. Kemudian cube apa lagi? Okay, cube. Okay, kemudian digital stopwatch is started. Time taken for agar cube to become colorless is recorded. Di sini ada satu lagi pemboleh ubah. Di sini ada satu lagi pemboleh ubah. The time for agar cube J to become colorless is recorded. Agak-agak pemboleh ubah apa ni? What is the variable? RV. Respond. Responding. Variable. RV. Ini sebenarnya adalah RV operation. ORV. Betul kan? ORV. Okay. Step 1 until step 3 are repeated by using agar cube K, L and M. Okay, kalau kita recall balik dekat atas tadi, the cube J, K, L and M ini differentnya adalah dari segi size. Okay, kalau ingat balik lah pada atas ada soalan tadi. Okay, now kita tengok lagi. Boleh jawab tak yang ni? Ini simple ya? Boleh ya? Okey, cikgu bagi masa berapa saat? 5 saat. Okey, sila jawabkan yang ni. Cube. Okey, kemudian apa lagi? Ini total surface area per volume ratio, time taken for agar cube to become colorless. Okey, soalan ni sangat senang. Sebab apa? Sebab dia bagi digital stopwatch. Okay, just ambil di sini. Tapi hati-hati. Sebab dia bagi unitnya adalah minute. Okay, minute. So, how to write the answer? 2.5 minutes. 2.5. Okay, betul. The next one, K. This one? 9.9. 9.9. 9.9. Okay. And the next one? L? 20.1. Okay. Confirm ke? 20.1. Okay, and the last one for the cube M? 30.0. Okay, cara cikgu, okay, bila jawab soalan macam ni, the first thing kita jawab adalah record all the given data in table 1. Okay, the next one kita cari soalan merecord data ke dalam jadual. Okay, this one. Okay, ni A kita dah settle. Kita tengok soalan yang ini dulu. Okay, kita terus kepada yang ni. Soalan E. Okay, apa tujuannya? Adalah daripada jadual ni kita akan nampak ada ORV, ada RV, ada MRV, manipulated variable dan juga theory of manipulated variable. Okay. Ada kertas depan mata? Boleh lakarkan jadual? Okay, tengok sini ya. Construct the table and record all the data collected from this experiment. Okay, your table should have the cube agar,
total surface area per volume ratio and taken for agar cube to become colorless, rate of diffusion. Okay, so ingat jadual tu mesti ada cukup yang ni. Jangan kurang Contoh atas kertas masing-masing. Ada kertas ya, bila nak masuk kelas pastikan ada alat tulis dan juga kertas ataupun buku untuk menulis. So, sekurang-kurangnya jadual kita ada cube. Cube. Okay, bahasa Inggeris. Cube. And then, ini cikgu ambil yang ringkas dulu. Nak tengok balik supaya you all nampak yang mana kita nak guna sebagai maklumat dalam menulis pemerhatian dan juga inference. TSA per volume ratio. And then kita ada time taken. Dan akhir sekali kita ada rate of diffusion. Kita akan tuliskan di apa yang kita nak tadi? Kita ada cube. J, K, L, M. Kemudian total surface area menghukum diri kembali. Gembiranya ada menyanyi-nyanyi. Siapa tu? Taken. Akhir sekali rate ya. Okey, ni semua adalah yang diminta dalam soalan. Okey, cikgu letak ni adalah mengikut apa yang dia perlukan dalam soalan tadi. Nak letak padam. Okey. Okay, now, mana kertas soalan cikgu ya? Okay, siapa yang dah siap jadual? Ada tak yang dah siap jadual? Hello? Belum. Tak apa buat. Cikgu sambil-sambil tu cikgu akan sediakan pattern sahaja ataupun kita kata format jadual untuk kita guna bagi menjawab soalan pemerhatian, inference dan sebagainya. Ya, you all isi dulu ya. Ini data tadi. 1.2. Minum dah. Okey, sekejap ya anak-anak cikgu.
Okey, ni adalah jadual yang dikehendaki mengikut soalan 1E. Okey, cikgu letak ni masih lagi ada kesilapan sebab mungkin kalau tengok ada unit yang tak masuk. Okey, tu nanti kita kemaskan balik. Okey, daripada jadual daripada satu soalan 1E tadi, dia minta kita sedia satu jadual, construct a table containing this item lah. Ada cube, ada total surface area per volume ratio, ada time taken for the cube to become colourless. Colourless ke colour pink? Colourless ya? Okey, betul. Kemudian rate of diffusion. Okey, perasan tak dekat sini? Okey, yang cube ni adalah MV. Okay. The total surface area ni juga adalah MV. Okay. Manipulated variable. Okay. The time taken for the cube to become colourless ni adalah ORV. You panggil ORV ya, operational responding variable. And the rate of diffusion yang kita dapat dekat soalan besar tadi. Tujuan eksperimen to study the rate of diffusion tadi. Okay, so ini adalah kita panggil teori RV ataupun cikgu tulis RV saja. Okay, RV teorinya ataupun RV daripada pokok soalan. Okay, stem soalan tadi. Okay, now kita akan guna semua ni MV RV ni untuk menjawab soalan-soalan bahagian pemerhatian dan juga inference. Okay, tak apa, kita penuhkan dulu data. Okey, yang total surface area dia bagi unit tak tadi? Ada unit tak? Dekat soalan pasal tak? Ada kan? Apa unit dia? Unit apa dia? -1. -1. Betul. Jangan tinggal. Apa-apa item yang perlu ada unit jangan tinggal. Lepas tu satu lagi dalam biologi tak perlu nak tukar-tukar unit kepada unit SI. Macam you belajar dalam fizik ni kan. Kalau dia bagi milimeter, kita terus milimeter. Tak payah nak convert kepada meter. Kalau dia bagi second ataupun saat, just guna je saat. Tak perlu nak tukar kepada hour ataupun kepada minit. Unless soalan minta. Tapi setakat ni, soalan tak minta. Kecuali yang tadi, jadual A tadi. Dia minta kita rekodkan masa dalam minit. Itu je. Okay, now time taken ni adalah minit. M-I-N. Okey, nak tulis M-I-N ke nak eja penuh? Okey, kita eja penuh lah. M-I-N-U-T. Minutes. Okey, sebenarnya kalau cikgu tengok dalam penulisan M-I-N tu dah merujuk kepada minit. S tu merujuk kepada second. Okey, tapi untuk keselamatan sebab ada pelajar dia kata min tu bukan ke average. Okey, tak apa. Untuk kali ni kita tulis penuh. Okay, now rate of diffusion. Macam mana kita dapat rate of diffusion? Dia bagi formula tak tadi? Ada kan dia bagi formula? Ada. Ada. Apa formula dia? 1/time. 1/time. So, the unit for rate diffusion should be Minute -1/time. So, dia akan jadi minutes negative 1. Yes, minute negative 1. Betul. Okay. Jadi kalau ikut kita nak bagi markah kat sini, kita dah dapat markah dah. Okay. Bagi menjawab soalan membina jadual, okay, di sini kita dah dapat dekat title sebenarnya. Yang cikgu kurungkan warna merah ni, ini sebenarnya dah dapat untuk reward untuk title satu markah. Okay. Nak dapat title satu markah mesti cukup semua item yang dikehendaki, kemudian mesti betul unit. Okay. Kalau kita kira item dia cube, total surface area per volume ratio, time taken, kemudian rate of diffusion. Kemudian unitnya betul. Ada dan betul. So dapat satu markah untuk title. Okay. Next kita akan dapat markah untuk memindahkan data. Kita bagi D. Okay. Now nak pindahkan data, masuk je apa yang kita dapat dekat jadual A tadi. 1A. Okay. Yang J, total surface area-nya adalah 1.2. Ada dekat data ya. Okay. Yang K 0.6. Senang sebab dia dah kira siap-siap. Okey, yang L 0.4 dan yang M 0.3. Ini soalan senang sebab dia dah bagi. Tak perlu nak kira-kira.
Tapi kalau minta kira, tahu ke macam nak kira total surface area per volume ratio? This one is for cube. Okay, cube ada 6 permukaan. There are 6 surfaces. Okay, yang kita kena darabkan dengan berapa keluasan setiap satu surface. And then per ataupun bahagikan, dividekan dengan isi padu ni. Tak payah ajar ya. Itu dah ada dalam buku. Okay, kita sambung lagi. Time taken, kita masukkan data yang you dapat tadi. So 2.5, 9.9, betul ya? 2.1 dan akhir sekali 30.0. Okey. 30.1, 30.0 sorry. 0.1. 30.1 ke 30.0? 0. Ya. 0. Zero. Ya, betul. Okay. Now, kalau tengok di sini, kita hanya pindahkan data sahaja. So, you all akan dapat satu lagi markah untuk memindahkan data. Labelkan sini sebagai D, data. So, the other one marks. Okay, and the last one adalah untuk calculation. Okay, yang ni tak ada masalah sebab formula dah diberi. Masukkan sahaja. Okay, 1/2.5. Siapa ada calculator? Tolong kira. Masukkan sini. 0.4. Yes, 0.4. And then the next one. Cikgu tak kira Sebab cikgu nak bayang betulnya teknik. Okay, sebab paper 3 is just technical. Okay, what is the second answer? 0.1. 0.1. Okay, next. 0.05. 0.05. Okay, and then 0.03. 0.03. Okay. Cuba lihat kepada calculation. Cikgu tak boleh bagi markah lagi dekat sini. Sebab dari segi uniform writingnya tak ada kat sini. Okay, how to make all the calculation become uniformly? Macam mana? Kita nak jadikan dalam bentuk yang seragam. Tempat berbulan. Titik perpuluhan, yes. Seragam dari segi bilangan titik perpuluhan. Jadi, baiki ya. 0.40. Okay. 0.10. Okay, barulah layak untuk dapat another 1 marks for calculation. Okay, so di sini kita dah dapat complete 3 marks for soalan E1. Okay, ingat ya, dia punya tekniknya adalah untuk title cukup apa yang dikehendaki berserta dengan unit. Kemudian untuk data, pindahkan data tanpa sebarang kesilapan. Dan untuk calculation, calculate dengan betul dan seragamkan bilangan titik perpuluhan. Itu je. Memang teknikal. Okey, untuk jadual, ada masalah? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Bagus. Ada. Okay. Now barulah daripada jadual ni, kita akan pindah untuk jawab balik soalan-soalan di hadapan, iaitu soalan pemerhatian, observation dan juga inference. Okay, boleh tengok balik soalan tapi cikgu akan tunjuk dulu tekniknya. Okay, kita masih lagi menggunakan jadual ini. Okay, jadual ini. Okay, now untuk menulis observation, perasan tak kita ada 4 cubes altogether. We need only 2 observation. So pilihlah yang mana-mana. Dia tak ada syarat sebenarnya. Cuma kalau cikgu galakkan nanti ambil yang data akhir yang kita kira nanti, rate tadi, yang paling besar dengan yang paling kecil. Supaya senang kita buat inference nanti nampak dua yang berbeza. Okay, supaya senang kita nak buat jawapan teori ataupun inference. Okay, so cikgu nak pilih yang ini. Katalah cikgu nak pilih yang bawah sekali untuk cube M. Okay, dan juga untuk cube J. Boleh ya? Okay, you all boleh ambil mana-mana.
kita ada 4 cube, okay, yang perlu ditulis dalam observation hanya 2. So terpulang. Cikgu nak tunjuk cara ini, iaitu cara kita ambil data yang terbesar dengan yang terkecil, the biggest and the smallest data. Okay, sebab J tadi, okay, J tadi size cube-nya kecil, tetapi kadarnya kita nampak paling besar. Tu size cube. Tapi bila size cube kecil, dia punya total surface area menjadi besar. Itu senang kita akan tulis dalam jawapan lah, inference itu. Okay, now ini yang cikgu nak pegang. Okay. So, untuk observation, cikgu catat di tepi jadual ini, OBS, observation, OBSV, observation. Untuk observation, syaratnya adalah 2 kriteria. Okay. Mesti ada MV plus RV. Cikgu cakap ada 2 kriteria kan? Tapi cikgu nak tambah satu lagi, iaitu value and unit. Value and unit. Itu untuk observation. Jadi MV, RV, unit. Okay, ada 2 observation, dua-dua syarat observation ni perlu dipatuhi. Okay, ingat ya, observation mesti ada MV, RV, unit. Biasa kalau cikgu correct nanti, bila you menulis jawapan, cikgu akan correct buat tanda tick kecil, small tick. Ada MV, small tick. RV, ada small tick. Ada value dan juga unit juga akan bagi small tick. So cikgu akan kira kalau cukup small tick 3 ni, maka barulah layak dapat 1 complete tick. Macam tu. Seandainya mana-mana kriteria tak cukup, selalu kat mana tak cukup? Selalu dia akan tertinggal unit. Okay. Katalah dia tertinggal unit dekat sini. So cikgu akan pangkah dekat unit. Maka dia punya observation belum dapat markah lagi. Tapi tick, kita nak tengok tick. Maka ticknya akan jadi curly. Curly ni maknanya incomplete. Nanti kalau tengok ada kadang-kadang kalau cikgu pembuat sebelah 3 dia akan gunalah kaedah ni. Complete tick dengan incomplete tick ataupun curly tick. Curly apa? Kekok, kerinting. Okay, tick yang kerinting. Okay, tu yang pertama. Jadi observation kedua pun sama juga, ambil. Okay, cube M. Okay, berapa? Okay, satu lagi. Untuk RV, lupa yang nak sebut tadi, RV di sini mesti ORV. Mesti. Kalau cikgu kata mesti, maknanya kena ikutlah. Okay, now cikgu tambah sini. ORV, sorry ya. Jangan ambil RV calculation. Sebab apa? Sebab kita masih lagi di bawah observation, bukan lagi mengira. Tapi sebab kita buat awal je, itu je. Okay, jadi contoh kita ambil cube M. Okay, masa the time taken for the cube M to become colorless is 13 minutes. Contoh, itu je, simple je. Okay, the time taken for cube J to become colorless is 2.5 minutes. Itu je. Okay, sangat simple ya. Okay. Okay, boleh ke observation? Boleh? Boleh. Ya ni? Okay. Cikgu akan bagi teknik ya. Okay. Sebab nanti jawapan you all akan dapat. Tak ada masalah. You all boleh tengok dalam buku nanti. Okay. Kita tengok inference. Inference, cikgu tuliskan INF, inference. Okay. Untuk inference, syaratnya, apa maksud inference? Sebab. Tahu tak apa? Sebab kepada pemerhatian. Okay. Kenapa kita dapat pemerhatian macam tu? Itulah sebab. Okay. So itulah inference. Jadi kita nak masukkan, kalau tadi kita dah ambil cube J, kita sebut balik. Kenapa cube J tu menyebabkan time taken ni? So kita ambil yang ni balik. Okay. Ambil yang ini. Okay. Sebab cube J mempunyai, because the cube J has a bigger total surface area per volume ratio. Therefore, the rate of diffusion is lower. Lower ke bigger? Sorry, is lower ke is bigger? Is bigger kan? 0.4 compared to 0.03.
Okay, jadi kita buat syarat kat sini untuk dapat inference pun sama. Kita nak dua kriteria. Dua kriteria itu ialah sebab untuk MV, cikgu tuliskan teori. Teori untuk MV plus calculation untuk RV tetapi no unit. Jangan letak unit sebab kalau you all letak unit dia akan jadi balik pemerhatian tapi pemerhatian yang tak komplit. Jangan ada nilai. Kita buat syarat kat sini no value. Ingat bila you all letak value automatic dia akan jadi observation. Just sebut je tinggi ke rendah, besar ke kecil. Is it bigger or smaller? Is it increase or decrease? Is it higher or lower? Simple je. Dekat sini semua dah ada. Boleh ke? Yang cikgu buat 4 segi ni, box ni adalah untuk inference. Contoh yang ni. Tadi kita dah buat cube J, kita cuba yang cube M. Observation cube M tadi, for the cube M, time taken for cube to become colorless is 30 minutes. Itu observation. Inference-nya, because the cube M has a low total surface area. Nak sebut low kan nak sebut small? Boleh. Because the cube M has small total surface per volume ratio, therefore the rate of diffusion is lower. Biasa kita sebut rate ni higher ataupun lower kan? Tinggi ataupun rendah. Bertambah ataupun berkurang. Itu untuk observation dan juga inference. Macam mana? Dapat ke tidak? Dapat. Dapat ya? Okey. Jadi jadual ini sangat berguna untuk menjawab observation dan inference. Jadi kalau kita totalkan markah, perasan tak? Kita dah dapat 9 markah. Kenapa 9? 3 markah dekat jadual iaitu soalan 1E. 3 markah lagi dekat observation. Bila 2 observation kita cukup 3 small tick ni, maka kita akan dapat markah penuh 3. Kemudian inference pun kita dapat 3. So 9 markah dah dalam tangan. Itu untuk bahagian observation dan juga inference. Kita balik kepada soalan. So kita dah selesai dekat soalan A1, A2. A dan juga B1 serta B2. Kita pergi kepada yang ni cikgu tak risau Yang ni tak risaulah. Sebab apa? Sebab masing-masing dah belajar daripada sekolah rendah lagi. What is the MV, RV, CV? Now kalau nak jawab yang ni senang kan? Cikgu tak tulis untuk jimat masa. Kita sebut sebagai verbal. Dengan verbal je. Apakah what is the manipulated variable for this experiment? Dekat jadual tadi ada. Dekat jadual yang kita buat tadi. Total surface area per volume. Total surface area per volume. Betul. Ada lagi tak? Nak size of cube pun boleh ya. Responding variable, RV. Ingat kita ada 2 RV. Boleh pilih mana-mana pun. Nak tulis RV operation boleh, nak tulis calculation boleh. Tetapi bagi cikgu, sangat selamat kalau you all tulis URV. URV. Yang URV adalah lebih selamat. Nak tulis RV itu pun boleh, RV calculation, rate of boleh. Tapi cikgu lagi prefer yang inilah. Preferable-nya adalah ORV. Yang tadi tak ada masalah. MV tadi nak tulis cube size cube boleh, nak tulis total surface area pun boleh. Cuma yang ni hati-hati. Untuk constant variable dia ada banyak constant variable, just pilih one. Sebab banyak-banyak. Apa dia? Dekat soalan tadi. Apa dia? Tak perasan kan? Sebab baca soalan tadi laju-laju kan? Kita tengok balik. Apa? Kita tengok balik. Apa yang kita nak sini? Dekat gambar rajah ni ada. Hydrochloric acid. Jangan sebut hydrochloric acid. Ingat, pun boleh ubah ialah kuantiti yang boleh diukur. A measurable quantity.
Jadi kalau hydrochloric acid, apa yang kita nak ukur? Mungkin dia punya concentration of hydrochloric acid. Mungkin juga volume of hydrochloric acid. Ambil mana-mana satu. Okay. In case nak ambil volume, just ambil volume of hydrochloric acid. Nak ambil concentration, ambil concentration of hydrochloric acid. Okay, boleh ha? Okay, yang lain tadi kita nak ambil. Misalnya the type of cube. Nak ambil tak the type of cube? Okay, ingat ya, bila kita nak ambil sesuatu CV, constant variable, pastikan ada nilai ataupun ada pernyataan statement yang kita boleh tulis dalam ni nanti. Dalam apa? Dalam how to handle. Okay, kita tengok ini balik. Okay, this one. Okay, so untuk manipulated tak ada masalah. Okay, you all dah ambil tadi. TSA per V. TSA over V. Okay, untuk constant variable katalah you all ambil concentration of hydrochloric acid. Okay, cikgu tulis kat luar kotak. Okay, sebagai maklumat. Okay, now how to handle, method to handle. Yang ni pun technical, don't worry. So kita biasa guna apa? Okay, use different. Okay, lepas tu sambung je ayat tadi. Use different total surface area of volume ratio for the cube. Kalau nak ambil yang size cube boleh kan? Ada dekat rajah tadi. Size cube. Use different size of agar cube. Okay. Which is berapa. Nanti tulislah. Which is IE berapa tadi? 1.2. Okay. 0.6, 0.4, 0.3. Sangat senang. Paper 3 ni memang teknikal sebab masalah, sebab semua maklumat tu dah ada dekat soalan. Okay, so unitnya adalah okay, ORV dan juga RV. Nak ambil yang mana? Cikgu kata tadi ambil ORV untuk responding variable. So how to handle? Method to handle is okay. Kalau kita ambil ORV, kita buat apa? Measure and record. Measure and record. Jangan tinggal benda ni. Tak apa, degil tak ikut ni memang secara pengetahuan penuh. Measure and record apa maksud balik? Measure and record the time taken for agar cube become colorless. Using, mesti ada using. Stopwatch. Using stopwatch. Yes, using stopwatch. Ni penting. Okay, ingat pattern ni je. Okay, yang tempat cikgu titik-titik tu adalah untuk tulis balik yang ni. Yang you dah tulis kat sini tadi. Okay, you dah tulis sini, masuk sini. Okay. Okay. And the last one, okay sebelum tu. Ada tak yang rasa nak buat yang ni? CRV. Calculation RV. Boleh. Tapi cara menulisnya adalah calculate and record. Calculate and record using formula. Pun ada using. Dan kena bagi formula. Using formula, bagi formula lengkap. Kalau formula tak lengkap, tak ada markah. Tak ada markah yang ni. Okay, last sekali. The constant variable, how to handle the variable ialah fix ataupun maintain. Cikgu letak fix sini senang. Fix the concentration of hydrochloric acid which is ataupun IE berapa? Apa tadi? 2 molar tak? 2 dalam soalan tadi. 2M. Ya, 2M, 2 molar. Okay. Okay. So, kalau tengok pattern ni, tempat yang cikgu tulis titik-titik tu adalah apa yang kita nak ambil di tepi sini. Okay. Tapi yang cikgu tulis dengan dawat merah tu adalah yang wajib ada, yang mesti ada. Okay. Ingat ya, teknikal. Bila teknikal kita ikut teknik, maka dapatlah markah. Okay, senang ya yang ni ya. Nanti you all nak ada exam ya. Exam apa? Mid-year. Dalam mid-year kena apply benda-benda ni. Kalau tidak memang markah tak tinggi. Okay ya. Kita teruskan dengan seterusnya. Dengan page yang berikutnya. Sekejap.
Okay, next. Yang ni kita dah jawab. Betul ke? Lepas soalan ini, okay, hipotesis, sorry. Okay, hipotesis, apakah syaratnya? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu kat luar nak hujan ni? Kena compare. Kena compare, okay. Cuba buat syarat macam tadi. Okay, apa kriteria yang ada supaya markah kita penuh? Kalau cikgu bagi clue di sini, ada 3 kriteria yang perlu ada. What is 3 criteria that should be included in hypothesis writing? Oh ya? Oh ya? Ada MV. MV. Ada MV. Lagi? RV. Lagi? Correction and definition. Ada. Kenapa pen cikgu ni? Okay, ada MV. Okay, ada. Okay. Okay, now kita mesti ada MV, mesti ada RV dan mesti ada relationship. Okay, relationship. Okay, relationship ni lah yang kalau kita biasa guna semakin. Okay, now cikgu tulis balik sini. MV, RV plus R. R ni relationship. Okay, so nak ambil MV, ambil yang total surface area. Okay, nak ambil RV, boleh ambil ORV ataupun nak ambil calculated variable boleh. Dan bagi satu hubungan. Hubungan ini tak semestinya betul. Yang penting syarat ni mesti ada hubungan. Okay, now contohnya apa? Yang kata apa tadi? Banding. Kalau banding, boleh juga. Boleh juga. Contohnya apa? Siapa boleh bagi sini? Cepat. Anyone volunteer? Nak hujan. The higher the total surface area per volume, Okay. the lower the rate of diffusion. The lower the time taken for agar cube to become colorless. Okay, perfect. Okay, cikgu cuma nak dengarnya ada relationship di mana dia guna the higher and the lower. So, you all dapat kat sini. Kemudian you all ada sebut tadi the higher the total surface area per volume ratio. So, kita ada MV. Okay, lepas tu ada sebut pasal the time taken for become colorless. Ada. Okay, yang the higher, the lower, the higher tu cikgu abaikan. Sebab apa? Cikgu dah sebut tadi bahawa walaupun relationship itu salah, tetap dapat markah penuh. Okay. Tapi panduan kita dah ada. Kita dah jawab soalan tadi, soalan 1E. Soalan 1E kita dah buat table complete, dah kira rate of diffusion, dah tahu dah mana yang lower, mana yang higher. So most probably kita akan tulis hipotesis hubungan yang betul lah. Okay. Ada tak jawapan kalau kata tadi kawan kita sebut the time for become colorless? Kalau nak ambil rate of diffusion pun boleh, tak ada masalah. Cikgu tak tulis pun kat sini. RV ni calculated ataupun operational. Tak kisah. Okay, asalkan syarat ini dipatuhi. Boleh The higher the total surface area per volume ratio of the tube, the lower the rate of diffusion. Boleh. Ataupun dia silap apa? The higher total surface area per volume ratio, the higher the rate of diffusion pun boleh. Tak ada masalah. Okay, dapat Okay, kita tengok lagi yang berikutnya. Okay, D dah selesai 3 markah. E kita dah siap tadi 3 markah. Okay, daripada situ kita kena lukiskan graf. Okay, graf. Tengok, dia nak tajuk dia dah bagi Tajuk adalah rate of diffusion against ratio of total surface area per volume. Yang kita dah sebut tadi, total surface area per volume ratio. Apalah. Ya, so ikut. Okay, jangan terkejut kalau dalam soalan SPM dia dah given kat sini. Tapi di sekolah kalau dalam peperiksaan cikgu tak ajar ni. Cikgu akan bagi graf kosong. Bagi graf kertas graf kosong je.
You all buatlah sendiri paksi Y, gariskan. You all buatlah sendiri paksi X, gariskan betul-betul, luruskan guna pensel, kemudian tuliskan tajuk di sini. Ya, ni sebab soalan SPM. Okey. Cepat soalan SPM dia senang. Tapi kita nak dapat yang senang, kita kena bersusah-susah dahulu. Okay, ya. So, kalau tengok sini jadual tajuk dia dah bagi total surface area per volume. Okay, rate of diffusion again total surface area. So, rate of diffusion mestilah RV. So, RV mesti berada di paksi Y. Untuk siapa-siapa yang tak tahu lagi nak lukis graf. Ingat, nak lukis graf, RV mesti berada paksi Y. Sebab tu kita baca graf Y lawan X. Graf Y melawan X kalau dalam matematik kan. So Y di sini rate of diffusion. X-nya, paksi X-nya adalah ratio of total surface area. Okay. Okay. Yang ni pun cikgu tak nak lukiskan graf ni sebab masa kita tak panjang. Cuma syarat untuk dapat markah bagi graf ialah okay. 3 markah juga. The special thing about paper 3 is all the given mark is 3. Itu yang best tu. Okey, kita tengok markah dia. Nak dapat markah. Okey, untuk graf, cikgu akan tulis, biasa cikgu tulis P. P ni untuk paksi. Okey, kemudian kita ada titik. Okey, ataupun biasa tulis D ya. Ni, tak apalah, kadang-kadang masa ingat bahasa Inggeris kita guna A. P, point. Kemudian C, curve. Okey, kita guna bahasa Inggeris lah ya. Okey, cikgu tulis balik semula. Okey, untuk paksi kita guna A, axis. Okey, this one is A. A, axis. Kemudian P, point. Dan akhir sekali shape ataupun curve, C, curve. Okey, mesti betul ketiga-tiga ini untuk dapat 3 markah. Now kalau tengok axis dia dah ada tajuk. Jadi dia tak akan bagi lagi dekat tajuk, dia bagi dekat skala. Okay, the scale used mestilah seragam. Okay, boleh ya? Scale skala daripada garisan ni sampai sini berapa you all nak ambil? Yang tu matematik lagi belajar, fizik lagi belajar, chemistry lagi belajar buat graf, tak pandai lagi. Okay. Kemudian point, ingat point pindahkan semua titik. Ini cikgu tak risau. Okay. 1, 2, axis dengan point tak risau. Yang cikgu risau curve. Sebab apa? Sebab bila sampai dekat curve, pelajar mulalah keliru. Fizik macam lain, chemistry macam lain, biologi macam lain. So disebabkan kita jawab paper biology, kita patuh yang biology. Ingat ya, untuk curve dalam biology, mestilah sambungkan ke semua titik yang ada. Apa maksud yang ada? Kalau tak ada titik 0, 0, asalan, origin dia. Tak ada titik 0, 0, jangan sambung. Okay. Kalau tak ada 0, 0, jangan sambung. Tadi kita ada tak 0, 0? Kosong untuk total surface area, kosong untuk rest. So jangan sambung. Biarkan dia hanging. Okay. Kita just tandakan titik yang ada saja, iaitu yang rate of diffusionnya tadi 0.4 dan sebagainya. Boleh ya? Okay, yang tu kena buat tak baru nampak. Kalau tulis kat sini tak nampak. Okay, cikgu teruskan dengan soalan berikutnya, F. Okey ke ni? Okey. Okay. Jawab tak okey. Okay, based on the graph, state the relationship between the rate of diffusion and the ratio of the total surface area. Explain your answer. Tengok soalan dia masih lagi berulang. Okay. Sekejap cikgu padang ini dulu. Padang ini kacau lah. Okay. Okay. Kita tengok soalan dia. Apa dia nak? Dia nak apa? Relationship between M dan RV. Okay, kita tengok ini kadang-kadang dia nak guna tak guna. Okay, tengok balik sini. Explain, okay.
explain akan dapat 2 markah. Okay. The relationship tu 1 markah. Okay. Relationship, tulis balik yang tadi. Apa yang kita dah tulis tadi. Tapi mesti betul lah. Jangan bagi yang palsu dah. Kalau tadi kita sebut the higher, the higher. The lower, the lower. Bila tengok dekat graf, salah. Dia rupanya the higher the total surface area per volume. Okay. The lower the rate of, the higher the total surface area, the higher the rate of, the higher kan? Berdasarkan graf. Okay, so apa yang kena tulis ialah syaratnya 1 markah untuk relationship, 1 markah, 2 markah lagi untuk penerangan. Okay, cikgu tulis kat tepi ya, sebab tepi ni adalah untuk syarat. Okay, relationship 1 markah, kemudian explanation 1, explanation 2. Okay, tahu tak mana nak ambil explanation? Explanation kena ambil dalam cerebrum. Apa yang kita belajar secara teori. Okay, kita dah sebut tadi relationshipnya, the higher the total surface per volume ratio, the higher the rate of diffusion. Okay, stop kat situ 1 markah. Bagi sebab because. Because apa? Because cari 2 markah lagi. Apa ya? Because more surface to apa? To the more surface to the diffusion of hydrochloric acid. Okay, the hydrochloric acid will decolorize the pink color. Itu cara jawab dia. Carilah poin-poin yang paling perlu ada untuk menerangkan kenapa kita dapat semakin tinggi nisbah jumlah luas permukaan polisi padu, semakin tinggi juga kadar resapan. Okay, you carilah yang ni. Yang ni memang kena cari dalam cerebrum. Maksud dalam cerebrum, teori-teori yang telah dipelajari. Faham tak konsep dia? Warna pink. Cube tu warna pink. Okay, cube ni dia asalnya warna pink. Okay, semuanya warna pink. Bila kita rendam dalam larutan iaitu larutan asid, maka asid tu akan melunturkan warna-warna pink tu menjadi colorless. So kita guna maklumat itu untuk menjawab soalan dalam menjelaskan relationship. Boleh ya? Boleh. Boleh, bagus. Okey, kita pergi lagi kepada yang bawah. Okey. Based on the result, state the operational definition of rate of diffusion. Jadi memang bila sampai dekat soalan F, sampai dekat soalan G dan akhir sekali sampai dekat soalan H, dia dah semakin mencabar. Tapi bagi cikgu, walau mencabar macam mana pun, jangan tinggal kosong. Ikut teknik, lepas tu cuba jawab. Jadi kalau kita hilang markah dekat sini 1, dekat G1, dekat A1, kita hanya hilang 3 sahaja daripada 33 markah. Masih lagi berpeluang untuk dapat A. Okay. Jangan terus tinggal kosong. Ingat teknik ni. Kita pergi kepada G. Okay. Definisi secara operasi. Okay. Definition, operational definition about rate of diffusion. Okay. Untuk menulis yang ini, okay, cikgu bagi clue kat sini ialah kita nak definition teori, lepas tu kaitkan dengan RV dan kaitkan dengan MV. Itu je. Okay. Cuma untuk yang ini, definition ni dia agak sukar sikit. Jangan silap kat situ. Okay. Okay, cikgu bagi yang nombor 2 dulu. Nombor 2 dengan nombor 3 senang. Okay, shown by. Untuk ORV ni kita guna apa? Okay, cikgu tinggal sini. Katalah poin pertama ni kita nak tulis definition. Okay, barisan ini kita nak tuliskan ORV. So ayatnya macam mana? Shown by. Ditunjukkan oleh. Shown by the time taken for the agar cube become colorless. Simple je. Betul tak? Okay, kita dah dapat 1 markah. Yang MV pula kita nak tulis apa? Kita tuliskan, okay, dipengaruhi. Apa dia pengaruhi?
Influenced by. Dia mari tak ada. Influenced by. Influenced by. Ambil ayat tadi. Influenced by, okay, the different total surface area, the different volume of total surface area per volume of agar cube. Okay. So dalam tangan sekurang-kurang you all dah memang dapat 2 markah sini. Okay. Cuma kali ni cikgu nak ajar macam mana kita nak tulis definition. Okay. Definition of rate of diffusion. Apa dia rate of diffusion? Kadar resapan. Kadar resapan adalah apa? Okay. Satu yang you all kena ingat adalah dia mesti ada objek. Objek yang digunakan dalam eksperimen. Kadang-kadang kita guna perkataan watak utama dalam eksperimen. Watak utama is objek lah. Okay. So the rate of diffusion ialah kadar resapan. Apa ya? Resapan ialah pergerakan yang kita belajar dalam teori. Kita belajar masa bab 3. Bab 3 tingkatan 4. Movement. The movement of particle. kalau kita tengok the movement of substance, the movement of particle, the movement of molecule, betul tak? Betul tak? From one place to another place kan? Ataupun from one concentration region to another concentration region. Yang tu yang kita belajar. Now cuba kita relatekan dengan objek ataupun watak dalam eksperimen ni. The movement of what? Hydrochloric acid. Of hydrochloric acid, okay, into apa? Into Agar. into the agar cube. Yes, itu je yang kita nak. Yang susah kat situ je. Okay. So kita kena cari sikit teori kita kaitkan dengan apa watak utama. Betul ya? The movement of, okay, hydrochloric acid molecule ataupun the movement of the molecule of acid hydrochloric, itulah macam-macam mana ayat tu. Yang penting the movement of hydrochloric acid into the agar cube. Dapat dekat sini. Okay. Dia memang suka dekat situ je. Okay. Yang lain follow teknik. Untuk ORV shown by, tulis balik, shown by the time taken apa-apa tadi. Okay. Point seterusnya influenced by apa tadi? Okay. The ratio of total surface area per volume. Boleh ya? Guna teknik ni ya nak jawab soalan peperiksaan mid-year nanti. Siapa tak guna, biar Umi pulah lengok. Cikgu nak tanya. Ya, boleh, tanya boleh. Untuk yang operational tu, yang first tu kita salah, tapi yang Irving MV tu betul. First kat mana salah? Yang definition tu. Yang first salah dekat definition salah. Dapat 2 markah. Okey. Pasal tak cikgu bagi, bila cikgu bagi 3 item, 3 kriteria dalam marking, okay, bermakna dia dependent, dia independent, dia akan correct one by one. Dia tak influence pun. Contoh you all salah dekat D. Okay, so tak ada markah dekat D je lah. Yang untuk ORV dapat markah, untuk MV pun dapat markah. So masih lagi layak dapat 2 markah daripada 3. Don't worry. Okay, saya cakap tadi ni kertas 3. Okay, dia tak ada WCR ya. Okay, boleh? Okay. Boleh. Okay, good. Okay, now soalan yang lebih mencabar adalah apa? Meramal. Meramal ni hati-hati sebab dia akan makan diri ya. Maksud makan diri tu apa? Kalau salah ramalan maka penerangan tidak akan diterima sama sekali. Tapi kalau ramalan tu nampak macam ada idea, kemungkinan ada markah lah untuk meramal. Okey ya. Okey, kita tengok sekejap. Apa soalan dia? Kejap. Mana ni? Hujan sudah turun. Okey, tengok ini ya. Okey, sekumpulan murid, another group carried out the same experiment by using 20 mm agar cube. The agar cube was cut into 8 parts of the same size. Okey, agar-agar ni bersaiz 20 mm. Kemudian dipotong kepada saiz-saiz yang kecil iaitu 10-10. Okey. Jadi soalannya adalah
Predict the time taken for all the agar. Maksud all ni adalah yang saiz 20 tadi yang telah dipotong kecil-kecil. Seolah-olah macam kita dapat satu biji mangga. Okay, kita potong cube menjadi sama-sama cube yang kecil. Untuk direndam dalam larutan untuk dijadikan jeruk contohnya. Itulah keadaan. Okay, so predict the time taken for all the agar cube to become colourless. Kemudian explain. Okay, now untuk yang ini cikgu akan bagi tahu tekniknya adalah satu markah untuk prediction, satu markah lagi untuk penerangan satu markah lagi untuk penerangan dua. Okay. Now untuk predict, cuba kita tengok balik. Ada tak data yang kita boleh ambil kira? 20 mm. Yang soalan asal tadi berapa mm? Berapa mm soalan asal? Tahu tak berapa mm soalan asal? Mana tadi? Okay, sorry. Terkejut. Okey, soalan asal adalah ni ya. Kita ada 5, 10, 15, 20. So dia akan refer kepada saiz cube M. Ingat ya? Dia bila dia bagi satu soalan meramal, dia nak kita bandingkan dengan yang asal. So ingat, kita ada satu reference iaitu cube M yang bersaiz 20 mm tetapi tidak dipotong kecil-kecil. Yang soalan ramalan tadi dia potong kepada kecil-kecil. Faham ya? Alamak, mana tadi? Okay, this one tadi. Ni dia potong kecil-kecil. So size M kita. Yang M tadi adalah dia punya total surface area-nya adalah 0.3. Dia punya time taken-nya adalah 30 minutes. Dia punya rate of diffusion-nya adalah 0.0 berapa tadi? 0.01 ke apa tadi? Okay. Now, predict. Bagi prediction. Apa prediction you all? Cepat, apa prediction? Masa berkurang. Okay. P ni prediction. Okay. Predict satu markah. Explanation 1 satu markah. Explanation 2 satu markah. Okay. Tapi ingat syarat prediction mesti betul ataupun sekurang-kurangnya idea. Okay, kalau nak kata masa berkurang daripada berapa? Sebab dia nak ramalkan masa. So, ramalkan masa, so kurang daripada berapa? Tadi cube M kita adalah 30 minit. Kurang dari 30 minit. Kurang daripada 30 minit. Okay. Kurang dari 30 minit. Okay, so dapat dekat prediction satu markah. Sebab Total surface area Kecil. total surface area, okay, the ratio of total surface area per volume is higher ataupun become increase. Bagi tahu daripada 20 tadi yang total surface area-nya 0.3 dah jadi lebih besar. Lebih bertambah, become bigger. Contoh. So, kaitkan dengan apa lagi? Ambil je rate of diffusion boleh, ambil je. Semuanya ada dah dekat inference tadi. rate of diffusion increase. Yes, rate of diffusion increase. Okay, ataupun ada orang dia nak bagi yang lebih canggih lagi apa? More as hydrochloric acid will diffuse inside and decolorize the pink color. Boleh, apa-apalah. Yang penting mesti ada penerangan. 1, penerangan 2. Okay, you orang akan dapat benda ni sebab dekat inference tadi you dah jawab. Okay, itulah kaedahnya. Boleh ha? Okay, and finally ialah classify. Okay, classify ni dia akan jadi kebat sikit lah sebab dia nak lari daripada kebiasaan-kebiasaan soalan yang pernah keluar. Okay, simple je soalannya. Tadi kita guna cube, now kita nak relatekan dengan kehidupan sebenar. The reality. Okay, diagram show different surfaces of diffusion P, Q, R, S and T. Okay, ada P untuk apa ni? Ni yeast kan? Okay, ada Q, ada R, ada S, ada T. Macam-macam organism ada kat sini. Okay, and the question is classify P, Q, R, S and T into high rate of diffusion or low rate of diffusion. Sangat senang. Tapi ada orang tak dijawab juga. Yang mana high rate of diffusion? P. P dengan R. Lagi? R.
Ada lagi tak? S. S. Kenapa S? Okay, dia nak high rate of, okay, apa syarat untuk membolehkan high rate of diffusion? Kita nak total surface area per volume ratio yang besar. Tinggi. Yang ini adalah the microorganism. Jadi bila microorganism dia memang saiznya kecil, maka total surface area per volume-nya besar. Okay, yang R ni betul sebab dia nampak ada banyak alveolus. Okay, lots of small alveolus. So bila kecil banyak. Dalam biologi macam tu je. Kecil banyak, berlipat-lipat, berkedut-kedut. Dia adalah untuk meningkatkan total surface area per volume ratio. So yang ni pun boleh. Okay, untuk T boleh tak? Nampak tak bercabang-cabang? Nampak. Ya, ini juga adalah untuk meningkatkan the rate of diffusion bagi water secara osmosis. Okay, ke dalam root hair cell. So the answer is P, R dan juga T. Okay, walaupun R dengan T ni adalah untuk multicellular organism, tetapi disebabkan bilangannya yang kecil dan banyak bercabang-cabang, maka dia masih lagi meningkatkan total surface area. Jadi yang low rate of diffusion hanyalah Q dengan S sebab saiz ni dah besar. Okay. Itu untuk soalan-soalan nombor 1. Okey kan? Ingat tak dia punya teknik-teknik? Ingat. Ingat. Okey. Benda ni memang bila kita tahu, kita ingat, tapi kalau kita tak buat dia akan jadi apa? Dia akan jadi lupa. Dia akan jadi lupa. Okey, so apply teknik ni, cuba jawab soalan-soalan nombor 1 bagi kalau ada buku pasya boleh jawab soalan-soalan nombor 1 yang kertas 3. Apply teknik ni. Okay, teknik ni akan terpakai untuk semua soalan kecuali bagi cikgu yang rasa lain sikit dekat hipotesis. Kalau hipotesis kita nak guna semakin-semakin, tengok kalau graf ni adalah the graph, apa kita panggil, graf garis, memang sesuai kita guna semakin-semakin. Tapi kalau bar graph, jangan guna semakin. Kita guna bandingan. Itu pun satu clue juga, tengok graf. Daripada graf kita boleh tahu dia punya hipotesis. Adakah semakin-semakin ataupun teka, banding. Siapa lebih daripada siapa. Okey, so cikgu harap bermanfaat lah. Okey, dah lewat dah tu. Macam mana? Macam mana? Okey. Faham. Faham, bagus. Okey, nanti buat balik ya. Okey, now daripada 23 tinggal 21 dah. Partisipan kita dah kurang. Jadi kalau tak ada apa-apa, siapa yang baca doa tadi boleh tutup balik dah. Ke Umi nak tutup kan? Tanya Umi nak tutup ke? Kita baca doa penutup. Siapa tadi? Azim. Azim. Azim dah nak maghrib. Okay. Azim, macam ada Azim? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nanti buka sekolah nanti Umi bagi soalan ni pakat salin lah. Okay? Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Cikgu Jana.